yang duk geja katakan kita nak manual. Yang kita nak manual tu sembang je lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sejak daripada majlis pelancaran hari tu, ramai yang minta abang suruh abang review. Abang katakan, ini model facelift. Macam apa aku nak review Benda ubah tak banyak. Cuma perubahan yang paling ketara adalah kotak gear. So selepas ramai yang minta, so that's why lah hari ni kita buat review penuh tentang Peredua Myvi versi facelift 2022. Dan ada juga yang cakap, bang, sikit je perubahannya bang, setakat facelift. Dan bagi korang yang cakap macam tu, sebenarnya Peredua ambil masa lebih daripada 2 tahun untuk buat R&D, untuk buat hasilkan versi facelift, dan mereka dah spend lebih daripada 50 juta ringgit Malaysia untuk Myvi facelift. Jadi, untuk video kali ini, abang akan ceritakan kepada anda apakah perubahan yang dilakukan pada Peredua Myvi versi facelift. Dan yang paling penting, adakah versi facelift ni lebih better berbanding dengan model pre-facelift dengan kehadiran kotak gear yang baru ini. So, jadi macam biasalah bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe. Okey? Yang dah subscribe, yang belum tekan loceng, buatlah sekarang ya. Dan make sure tonton sampai habis sebab belakang-belakang ada benda yang menarik untuk anda. Busuk abang? Busuk? Busuk? Busuk gila ni. Uish, yelah busuk lah. Wangi pula. Apa yang wangi ni? Bang, saya wangi tak boleh bang. Takut. Wangi. Tak nak kereta anda berbau busuk? Pakai Little Joe, gang. So, pertamanya ramai yang katakan, bang, nampak macam sama. Yes, nampak macam sama, tetapi ada beberapa perubahan yang dilakukan. Dan untuk maklumat anda semua, untuk Peredua Myvi 2022 ni, dia cuma didatangkan dengan 5 pilihan varian dengan 2 pilihan enjin, iaitu 1.3 liter dan juga 1.5 liter. Tetapi untuk hari ini kita cuma fokus kepada yang versi yang paling high-end saja, iaitu 1.5 liter versi AV ataupun Advance. Dan kita tengok apakah perubahan yang dilakukan berbanding dengan pre-facelift. So, antaranya adalah dari segi first, lampu. Lampu kau nampak macam sama, tetapi sebenarnya dia adalah lebih tirus ataupun lebih mengecil. Dengan dekat bahagian dalam dia ada accent, dia ada lining berwarna gelap juga. Dan of course sekarang ni semua didatangkan dengan lampu LED tak kisah dekat utama fog lamp atau bukan fog lamp, utama lampu nyala siang, dekat belakang semua adalah LED. Dan of course kalau kau nampak dekat bahagian tengah untuk grill tengah ni, dia ada sambungan di mana chrome ni disambung macam ibarat disambung daripada lampu pergi ke bahagian lampu juga. Dan of course untuk turun ke bahagian bawah, kalau boleh nampak sekarang ni didatangkan dengan bumper yang baru, dengan dia ada kemasan dengan black piano jugalah. Dan boleh katakan untuk versi Advance ni dia lebih kepada macam a bit two tone lah. Lebih kurang two tone cara. Dia taklah fully two tone, tapi ada nampak perubahan two tone lah. So dia bawah bumper yang baru. Dan of course buat pertama kali juga dalam keluarga Myvi, sekarang ni dia dah ada lampu nyala siang, di mana lampu nyala siang dia adalah straight menegak, di mana dia menggantikan kepada fog lamp. Dulu sini adalah fog lamp, tetapi sekarang ni digantikan dengan lampu nyalaan siang. So that is basic untuk bahagian depan. Dan untuk bahagian tepi, rim masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Tetapi untuk side mirror berwarna gelap, macam saya katakan two tone. Dan untuk bahagian skirting tepi pun berwarna gelap. Itu sahaja perubahan untuk bahagian depan dan juga untuk bahagian tepi. Beralih kepada bahagian belakang, lagi simple, tidak ada banyak perubahan. Kalau nampak ada spoiler ni, tapi sebalik spoiler belakang ni dia ada berwarna gelap. Lampu belakang sama, tidak ada perubahan. Dan untuk bahagian bawah kalau boleh nampak, bumper bawah pun adalah bumper belakang
adalah baru juga. Itu je perubahan untuk belakang dan sekarang ni kita masuk ke dalam sebab dalam ada banyak. Jom. So, masuk ke dalam kau akan nampak kemeriahan yang ada dekat kereta ini. Dan of course, kemeriahan ni cuma ada dekat variant AV sajalah. Antara kemeriahan kau yang nampak adalah ni, gabungan seat material hitam dan juga merah. Nampak? Wow kan? Wow, nampak wow factor ada. Semua ada. Kursi depan, kursi belakang tetap ada. Dan dia nak matchingkan dengan kereta ni adalah dia pun ada accent warna merah juga. Lining warna merah dekat setiap keliling aircon ni. Semua ini adalah accent dia ada kemasan berwarna merah juga. Dan untuk bahagian meter, it's a all new meter. Meter yang baru dengan ada combination warna merah juga. Di mana untuk meter ni, di tengah tu dia ada TFT 4.2 inci. Dan for kiri dan kanan masih lagi analog. Tapi it's a all new yang tak ada dekat Myvi sebelum ini. Seterusnya, perubahan seterusnya adalah dari segi dia punya sistem infotainment. Sebenarnya sistem infotainment masih lagi sama. Tetapi dia besarkan saiz dia daripada 6.2 inci kepada 6.9 inci dengan dia punya interface dia sama seperti model Ativa di mana dia lebar. Dulu kiri kanan ada button. Tapi sekarang ni untuk bahagian kiri dia full kan. Cuma ada bahagian kanan saja untuk HDMI dan juga untuk USB port sahaja. Yang lain semua adalah fully touchscreen. Seterusnya, turun bawah sikit. Bawah sebenarnya untuk bahagian bawah controller aircon semua masih lagi sama. Tetapi dia ada satu pertambahan off aircon. Dulu kalau off aircon kita kena slowkan dia. Tetapi sekarang ni dia dah ada off aircon. Okay. So it's a push start button juga. Dan untuk steering, it's a all new steering di mana steering ini diambil daripada model Ativa juga. So a lot of the Ativa punya masuk ke dalam kereta ni. Dan untuk bahagian bawah, kotak gear macam saya katakan, kotak gear bertukar kepada 480 kepada DCVT di mana dulu untuk combination gear bacaan dia adalah PRN D32. Tetapi selepas ditukarkan kepada DCVT dia jadi PRN DS dan juga B. S itu adalah sport di mana B itu adalah braking. So braking ni guna time turun bukit lah. Dia akan brakekan kita punya engine. Maknanya tak adalah kita banyak sangat guna brake. So brake pad kurang lah, taklah cepat haus sangat. So B sangat-sangat berguna lah. So ditukar 32 ditukar kepada S dan juga bahagian B. Dan satu saya tertinggal tadi steering. Steering sekarang ni bukan saja steering baru tetapi dia ada power mode juga. Power mode ni yang ni saya cerita masa driving experience. Okay. So untuk lain-lain masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Masih ada hook tarik dekat bahagian sini. Bahagian belakang pun sama, tidak ada perubahan saiz, masih lagi sama. Kekal luas juga untuk bahagian belakang. Dan one more thing, perubahan yang paling ketara adalah dari segi ciri keselamatan. Untuk ciri keselamatan, untuk airbag 4 untuk biasa, high spec dia ada 6 airbag. Tetapi yang baru ni dia ada ASA 3.0 di mana ASA ni saya akan cerita semasa driving juga. Dan last adalah yang ni ciri baru dekat Myvi, tetapi korang akan gelak, jangan gelak lah. So kiranya untuk Myvi baru ni dia akan auto lock sendiri kalau kita drive lebih pada 20 km ataupun kita bukan 20 km, speed 20 km sejam ataupun kalau kita brake dia akan lock sendiri. So sebelum kita pergi ke driving, so cerita dari segi engine. Untuk engine sebenarnya masih lagi kekal sama, dia iaitu 1.3 liter dan juga 1.5 liter. Begitu juga dengan horsepower dan juga torque adalah masih kekal sama kecuali dari segi kotak gear saja yang bertukar daripada 480 kepada DCVT. So sekarang ni kita pergi part yang lebih excited. We go for the driving. Kita nak tengok betul ke ada perubahan yang ketara berbanding dengan Myvi baru dengan pre-facelift. Okay? Jom, ikut abang. Baik, ini adalah part yang kita nak tahu perbezaan dia. Sama ada perubahan Myvi yang versi facelift ni sama ke macam sebelum ini, ataupun dia ada kelainan ataupun improvement yang dilakukan. Yang ini kita nak tahu. So that's why lah ini adalah part yang paling penting. Sebab dari segi luar, design, dalam dia tidak ada banyak perubahan, tetapi kita nak tahu sama ada dari segi pemanduan berbeza atau tidak. Okey, apa yang saya boleh katakan antara 480 jam kepada DCVT, saya boleh katakan satu tindakan yang sangat bijak lah. Walaupun dia mengaum sedikit, tetapi kita dapat lihat dia punya kuasa dia ada babe, ada serius. Kuasa dia memang ada. Even
kalau ikut dari segi peredua, selepas dia tukar daripada 480 kepada DCVT, dia ada improvement 20%. Dia punya kelajuan daripada 0 to 100, dia ada improve 20% dengan improve full consumption sebanyak 1%. Yes, nampak 1%. Kereta ni dah cukup jimat. Dia jimatkan lagi. Itu yang lebih penting. Itu yang korang kena tahu Dan dari segi kuasa yang saya kata ada tu, sebab yang ini minta dia bagi. Okey, minta dia bagi. Itu saya tak belanja dengan power mode lagi. Saya tanya pada Bak Al-Bakri. So Bak dia bawa Myvi yang sebelum ni pre-facelift. Saya tanya, "Weh, apa yang kau suka kereta ni?" Dia kata, "Kush, beza babe. Untuk di mana kalau dia bawa 480 tu, dia macam power dia tu untuk pick up dia tu macam kurang sedikit. Tetapi untuk yang di CVT ni, power dia ada. Especially kalau kau ambil roundabout, Bak kata. So kalau kau ambil roundabout, kalau yang versi 480, dia macam slow sikit. Tetapi untuk yang ni, dia ada. Contoh kalau saya tekan minyak, dia pergi. Alright. Bye. Nampak ni? Okey, depan saya lah Myvi, tiba-tiba dia masuk pula. Kan? Kan? Nampak ni power dia? Nampak? Cuma kau kena tahan tinggal lah. Changing dia. Nampak tu? Changing dia tu. Changing gear dia tu yang membuatkan dia kuat. Memang kuat benda tu. So this is the character CVT lah. Yang tu saya memang saya tak boleh nak kata apa lah. Tapi kalau aku bawa santai-santai, kau rasa 90 100, macam ni lah bunyi dia. Tak dengar pun. Changing gear tak dengar. Kau tengok beza dia. Power ni adalah dia bagi kick in dia lebih cepat. Mana penukaran dia more agresif berbanding sebelum ni. Okey, sekarang ni saya dengan throttle minyak yang sama, pedal minyak sama, dengan sekarang RPM 1,500. Kalau saya tekan power, kau nampak? Nampak dia jump. Kau nampak RPM tu jump kepada 2,000, 2,500. So changing gear tu is more faster. Kalau saya tarik balik power mode ni, saya tekan balik, off balik, dia drop balik. Nampak? Nampak dia drop balik 2,000, dia drop balik kepada 1,500. Nampak? Dia drop balik. Dengan speed yang sama dia drop. Beza je lah responsif, dia lebih respon. Di mana sekarang power mode, kau tengok tekan, naik dia lebih cepat. Nampak? Nampak? Tapi dia takkan lebih 6,000 RPM lah. Nampak? So dia lebih cepat. Itu yang power dia. Dan dari segi handling, quite surprisingly dia lah sedap siut. Saya tak sure sama ada dia ada buat apa-apa, dia tak bagi tu kepada kita ke, kita tak tahu. Tetapi saya dapat merasakan dia punya handling dia sedap, babe. Bukan saja dekat luar, baru-baru ni, I think lepas video ni keluar, korang boleh tengok satu lagi video yang saya bawa kereta ni dekat dalam Sepang. Surprisingly sedap gila, babe. Kau boleh tengok reaksi muka aku yang seronoknya muka aku. Sedap gila kereta ni. Yang tu aku tak nak cerita, aku tak nak jadi spoiler. Dari segi safety, semua siap maklum. This is the first time peredua Myvi didatangkan dengan ASA 3.0, ciri keselamatan. Sebelum ni dah ada, di start dengan 1.0 and then dia pergi kepada 2.0 and then sekarang ni dah pergi kepada 3.0, di mana 3.0 dengan autonomous driving level 2. Okay, level 2 di mana yang sama juga diguna pakai dekat model Activa juga. Di mana aku nak tunjuk pada korang, dengan ada 3.0 ni, dia dah ada adaptive cruise control. Saya cuba activate kan adaptive cruise control. Saya cuba, okay, saya speed dengan 80. Dan of course, dia ada juga lane keep it assist, lane departure warning dan sebagainya, di mana steering dia akan correct sendiri. Nampak? 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 Tapi bukan bermakna kereta ni boleh bergerak. Kau still kena pegang steering. Kalau kau tak pegang steering, nanti dia akan warning kata kau, silalah pegang steering. Kau tengok aku tak pegang steering ni. Kau tengok? Okay? Memang saya dah activate kan. Benda tu automatically activate kan. So, dia akan dapat detect line kiri kanan kita, okay? Tak kisah line kiri kanan warna putih ke, warna kuning ke, dia akan dapat detect. Actually, semua ni kau boleh setting, okay? Semua ni boleh setting. Boleh setting dekat dalam lah. Yang ini pun juga kau tengok kat video lain. Nanti aku ajar juga. So, mungkin ada yang tak tahu macam mana nak setting dan sebagainya kan. Nampak? You see? Dia doing a correction. Aku tak pegang apa-apa. Dia doing their own correction. Steering ni dia doing their own correction. Nampak? Dia dah pegang, dia kata hold the steering. So hold steering, aku kena hold steering lah. So yang ada viral dekat social media tu katakan Myvi boleh bawa sendiri dengan dia boleh buat steering sendiri, memang betul. Tapi jangan buatlah. Dia cuma membantu kau je. Andai kata kalau kau buat kereta mengantuk, nak tidur mana? So kalau kita terkeluar, dia akan melawan kembali. So at least dia melawan kembali.
aku nak kongsi pada korang yang aku anggap benda ni sangat-sangat penting dan aku rasa patut ada pada kesemua kereta yang biasanya ciri ni ada dekat kereta yang mahal, tetapi pada harga ini kau boleh dapat ciri-ciri keselamatan ni. Serius babe, kalau boleh aku nak kereta-kereta lain ada ciri macam ni sebab penting babe. So please don't try this at home. Yang ini dilakukan oleh profesional yang kita dah tahu macam mana function benda tu. Dan of course ingat, ASA bukanlah untuk membantu, bukanlah untuk bukan katakan kau tidak akan berlaku sebarang kecelakaan. Cuma dia membantu korang untuk reducekan atau membantu dari segi pemandangan korang. Dah lah, jangan sembang lagi. Kita keluar, jom. Secara kesimpulannya, ada yang bertanya pada abang, baloi atau tidak kalau nak beli Myvi baru ni? Sejujurnya kalau kau tengok dekat Inka aku bercakap tadi masa driving tadi, aku akan cakap sangat-sangat berbaloi walaupun harga dia naik sikit. So untuk harga yang ini dia start daripada RM45,700 sehinggalah RM58,800. Secara automatiknya kalau kita kira dia ada kenaikan antara RM2,000 hingga RM6,000. Orang akan nampak banyak. Tetapi kau percayalah cakap aku, dengan harga yang dia naik itu, dengan dia bagi dengan ciri safety yang kau tak boleh nak add on, yang previous generation nak add on memang tak boleh, bagi aku adalah satu pembelian berbaloi. Di mana bagi aku ini adalah kereta bawah RM60,000 yang ada full macam ni dekat luar tak dapat bang. Memang tak dapat. So aku yakin satu pembelian sangat berbaloi. Kalau tanya aku berbaloi, aku cakap sangat-sangat berbaloi. Dan seperti mana saya katakan, aku harap dengan adanya dia bagi benda ni, dia akan jadi satu batu api ataupun batu loncatan untuk cabar kepada semua manufacturer yang lain untuk berikan ciri-ciri macam ni pada harga yang lebih rendah. Yang untung siapa? Kita jugalah. Okay? Cuma satu saya harap, mungkin next lah, kalau dia buat facelift lagi ke apa, mungkin Proton pula. Mungkin Perodua boleh improvekan sikit dari segi dia punya soundproofing, bagi senyap sikit, is more perfect. Itu just pandangan peribadi saya saja, okey? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. So, bagi anda yang nak request Compero, mungkin boleh request kat bahagian bawah ni. Kita mungkin akan buat Compero, mungkin mana tahu kan, ada peluang nanti kita akan buat Compero dengan geng dia lah, iaitu Iris. Sama ada bug punya geram tu terlepas ke tidak, yang itu kita kena buat Compero nanti, okey? So sampai sini saja video kita pada kali ini. Cepat komen, nak Compero. So kita jumpa lagi masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum. Bug, careful bug macam aku pula bagi kereta ni. Good at what I do. I'm OMW, on my way to you. Good at what I do. OMW. Watch me walk away, putting myself on display.